Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita buka pula kitab Al-Ashbah wan Nazair, ya. Kitab yang ulama menyatakan di antara kitab-kitab yang wajib dipelajari dan kita baca untuk melatih aqliyah faqih. Dan kita sebutkan di antara tiga kitab penting di dalam mazhab Syafi'i, ya, pemikiran seorang faqih dan mufti. Perlu kita review semula pembelajaran setiap orang yang ingin menjawab fiqh dan fatwa, ya. Iaitu tiga kitab asas, itu Iqna', Al-Ashbah wan Nazair dan kitab At-Tamhid lil Isnawi. Mungkin kalau kita dah habis bab ini, kita boleh pindah kepada kitab Isnawi, At-Tamhid, untuk kita ambil bacaan sebahagian kecil daripada itu. Itulah yang dipegang oleh Al-Azhar Syarif sekian lama. Dan sebagai masyayikh kita seperti Syekh Ali Jumaah, dia membaca kitab ini hampir 30 tahun diulang kaji. Jadi kita mengikut sunnah-sunnah para fuqaha. Kita tidak melakukan bid'ah di dalam pembentukan, tapi sebaliknya kita mengikut manhaj yang sudah dicapai oleh orang yang berjaya. Jadi Al-Ashbah wan Nazair macam qiyas lah. Namun qiyas ini dalam adillah syar'iyah ni. Tetapi kita bincang dalam pandangan-pandangan ulama yang hampir sama, kemudian kita ilhaq ataupun qiyaskan. So saya masukkan bab ini sebab bab ini jangan dibicarakan. Kita banyak baca kaedah fiqhiyah, itu al-umur bi maqasidiha sampai habislah. Tapi bab ini ditinggalkan, sedangkan bab ini yang penting. Dan seorang ulama, Al-Qarafi, anak murid kepada Imam Amidi, ya, Syafi'i, dia Maliki, telah mengumpulkan bab ini yang dibahas oleh Suyuti dalam satu kitabnya Al-Furuq. So ini ada 4 jilid. Kita ni kalau siapa nak boleh beli kat Darussalam Kedah lah. Itu Al-Furuq yang sayuyalah para ulama fuqaha membaca dan mempelajarinya. Hampir ada 200 lebih kaedah furuq fiqhiyah. Dia hampir sama dengan kaedah fiqhiyah, tapi ini kaedah yang nampak sama tapi berbeza. Dan ini yang disebut sebagai aqliyah fariqah. Dia mampu membezakan satu kes, satu isu fiqh dengan satu isu yang lain walaupun nampak sama. Itu yang ulama istinbat beza arak dengan alkohol. Alkohol tidak najis. Ya. Yang najis itu adalah al-khamru. Ini dalam mazhab lah. So alkohol satu perkara, khamrun satu perkara. Jadi itu di antara reason ulama menyatakan perfume tidak najis. Sanitizer tidak najis kerana dia alkohol, bukannya khamrun untuk diminum. So ini contoh, ini bukan kita dalam pengajian kita sebenarnya saya tak gemar untuk menjawab apa-apa hukum syar'i dalam bentuk ifta, sebab kita dah ada masyayikh, mufti dan mereka yang terlibat dalam fatwa. Cuma saya anggap semua perbincangan kita, soalan dan sebagainya adalah sebagai satu munaqashah, mubahathah ilmiah. So pandangan fiqh, tuan-tuan asatizah boleh ambil mana-mana pandangan yang tuan-tuan rasa sesuai, sama ada daripada pihak mufti ataupun kitab-kitab yang dibaca. So kita tak nak apa-apa terikat dengan apa yang saya ajar ataupun apa yang saya bahaskan atau apa yang saya bagi pandangan. Kerana itu tidak sesuai dengan kedudukan asatizah. So saya kontrak saya dengan tuan-tuan dan puan hanyalah tadris dan tadrib, dua tu je, tadris dan tadrib atau munaqashah dan mubahathah. Tak ada ikatan fatwa, tak ada ikatan apa-apa. Makna asatizah tidak terikat dengan pandangan saya, bebas untuk mukhalafah, munaqashah. Sebab kami tidak dididik untuk memberi fatwa. Fatwa ada majal dia. Bila kita baca kitab, tak ada fatwa. Tapi untuk bahas dan sebagainya, bincang, itu okeylah. Tapi kalau siapa yang bersetuju pandangan itu hak dia lah. Namun kita tak nak menisbahkan apa-apa pandangan kepada saya. Kita dengan kitab, cara berfikir dan penyelesaian. Itu jelas, eh? So kita pilih kitab ini adalah untuk enhance, orang kata, nak tatwir aqliyah muslimah muasirah ini. Penting dalam pemilihan, sebab kita tak nak buang masa, rugi masa dalam pemilihan buku-buku yang tidak mencapai kepada peringkat-peringkat level yang lebih baik.
Seharusnya sebagai masyayikh menyatakan setiap buku iaitu meningkatkan cara fikir kita, meningkatkan cara fikir kita. Orang panggil psyche kita, cara fikir seseorang tersebut. Jadi ini yang perlu kita faham bahawa pengkajian fuqaha adalah untuk tadrib. Akhirnya kalau siapa yang layak untuk berfatwa, dia fatwa lah bila dia ada kelayakan, dia yakin dengan ilmu dia, ulama mengiktiraf kelayakan dia, dia jawablah. Tapi untuk menyatakan nisbah ni pada pandangan yang seumpama itu tidak ada apa nisbah kepada saya. So kita baca bab yang penting jarang dibahaskan, hatta di universiti kita jarang baca bab ni, itu fi abwabin mutasyabihah. Fiqh ni ada persamaan tapi dia tak sama. Ya, wa maftaraqat, macam fakir dan juga miskin. Ada persamaan dan ada perbezaan. Ya, di situ kita melihat ini contoh-contoh yang diberikan oleh Suyuti ini mengembangkan dalam qadaya mu'asirah. Kita banyak dalam, kita ada beza bond dengan suku, kita ada beza bank konvensional dengan bank Islam, kita ada beza ju'alah dengan ijarah, kita ada beza salam dengan istisna, kita ada beza al-ba' dengan ijarah, kita ada macam-macam perbezaan. Muka surat di sini 800 berapa? 867. Ya. Jadi ini yang dikatakan ilmu furu' fiqhiyah. So di sini mereka yang sibuk dengan fiqh mesti mengetahui asas ini. Apa beza. Ya, apa beza etanol dengan metanol. Apa beza ovari dengan rahim, uretus. Apa beza air kencing manusia dengan kencing binatang. Apa beza apa kita katakan misalnya darah manusia dengan darah binatang. Semuanya ada perbezaan. Dan kita akan mempelajarinya. Tidak ada benda yang sama. Di sini menuntut kita bertanya kepada pakar-pakar setiap bidang. Supaya kita tahu idrakul waqi', mengetahui waqi' ataupun haqaiqul asya' itu dengan tepat. So Imam Suyuti membahaskan perbezaan supaya kita tahu di sana ada benda yang perlu difahami oleh para fuqaha dengan baik. Wa maftaraqat fihi. Yang pertama, maftaraqa fihi lamsu wa massu. Ini sebagai satu latihan, makna kita boleh explore lebih luas daripada apa yang diberi contoh oleh Imam As-Suyuti rahimahullah. Perbezaan lamsun dengan massun dari segi lughah dan juga mustalah. Iftaraqa maksudnya lamsu dengan massu fi sab'ati asya'. Dalam 7 perkara. Kalau kita jumpa kita tambahlah, ini pandangan Imam Suyuti. Ana syarta lamsi ikhtilafun naw'. Al-lams mesti ikhtilafun naw', laki dan perempuan. Kalau masun kita sentuh sendiri pun masun. Seperti dah hadis sebut man massa dzakarahu. Dia sentuh dengan tangan dia. Tapi aula mastum nisa makna dia ada ikhtilaf an-naw', naw' al-mar'ah dengan rajul. Itu dari sudut mustalah. Sebab itu Syafi'i mujarrad lamsun saja batal wudu. Banyak mengatakan pandangan itu masyaqqah tu masyaqqah. Saya tak bincang segi masyaqqah, itu topik fatwa. Tapi kalau kita bincang dari segi adillah, pada pandangan peribadi saya, mazhab Syafi'i lebih kuat dari segi adillah. Yang pertama, dia berhujah dengan zahirul Quran. Dia berhujah dengan zahirul lughah. Al-aslu fil lughah adalah al-haqiqah. Maksudnya tuhmal ala haqiqatil kalam. So haqiqatul kalam, al-lamsu adalah mutlaqu lams, sentuh ke jima' sama. Itu yang pertama. Kemudian mereka yang berhujah dengan hadis, sebagian ulama kata sahih, ada yang kata tidak sahih. Dan kalau sahih pun bertemu dengan zahir Quran. Bila bertemu dengan zahir Quran, dia lebih kuat daripada sunnah nabawiyah yang khabarul ahad. Sebab hadis itu termasuk dalam khabarul ahad. Riwayat Tirmizi, ada riwayat Tirmizi. So segi penghujahan mazhab Syafi'i lebih kuat kerana dia berhujah dengan Quran. Quran lebih muqaddam ke atas sunnah. Maka itu segi dalil. Segi praktis biasalah. Mungkin kita sapu kepala satu penuh ataupun dia ni ikut mazhab Hanafi, itu topik yang kedua, itu ikut masing-masing lah. Tapi kalau segi perbahasan adillah,
berdasarkan pemerhatian yang kita buat, mazhab Syafi'i lebih aqrab ila aqwa. Baik. Kemudian syartuhu al-lamsi adalah ta'adudus syakhsi, mesti berbeza orang, mesti berbilang. 1, 2, 3, 4. Seorang dia tak panggil lamsi, dia panggil masun. Itu yang apa nama dia yang kedua. Yang ketiga, ayakuna bi ayyi mawdi'in kan. Maksud bi ayyi wujida. Kan di sini wujida. Kita tahu kan ada fi'il naqis. Bila fi'il naqis dia dimasuki dengan isim kana dengan khabar kana. Bila tam dia jadi fa'il lah, macam faman kana dzu usratin faman kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. So faman kana dzu usratin, dzu tu fa'il lah. Jadi dia marfu' dengan wow sebab al-khamsah. Sebab apa? Kana tu fi'lun tam. Fi'lun tam dia fa'il. Dzu usratin. Sebab tu orang duk cari mana khabar, tak ada khabar situ. Faman kana dzu usratin, jawab dia fanadhiratun ila maisarah. Jadi fa hukmuhu nadhiratu ila maisarah. Jadi nadhirah tu jadi apa? Khabar mubtada mahzuf. Baik. So itu aqliyah kita. Jadi bi ayyi mawdin wujida, di mana berlaku hasala ataupun hasala dinamakan sebagai al-lamsu. Jadi kita sebagai fuqaha apabila datang perbahasan mustalah, kita kena tadqiq dalam bab ni supaya kita dapat minda macam Imam Suyuti ni. Apa beza dain dengan qardun? Ada persamaan dan ada perbezaan. Ad-dain a'ammu min al-qardi. Apa beza dengan salam? Ya. So ini dia yang benar-benar kadang kita nampak sama. Misalnya kalau kita tengok moden, kalau kita buat loan dengan Islamic Bank, nama dia financing. Kita tak namakan loan. Kita namakan financing. Sebab kita ada charge. Sebab tu orang keliru. Dia kata sama je charge. Beza, kita tidak charge atas lending. Kita tidak membuat pinjaman. Kita buat financing. Kita ada jual beli di sana untuk dapatkan capital. Conventional, dia ada loan. Based on loan. So dia tidak ada pasaran, dia tidak ada platform untuk jual beli, tak ada kelapa sawit, tak ada besi, tak ada logam untuk dijual. Kita ada di sana platform dan ada vendor untuk kita jual beli di pasaran bursa. So siapa yang buat bank conventional memang dia bagi hutang lah. Sebab tu kita tengok bank conventional kalau dia nak disburse duit tu cepat. Sebab duit tu dia hutang, dia bagi cepat lah. Adapun kalau siapa buat Islamic Bank financing, tengok rumah lah. Rumah kadang-kadang dia buat musyarakah mutanaqisah, ada yang buat banyak tawaruk lah, ada yang buat BBA, bai'ul inah. Tengok kepada kontrak. Kena bacalah kontrak yang buat dengan bank tu, dia tulis begitu. So masing-masing dia ada impak dia. Tapi kebanyakan sekarang ni buat tawaruk lah. So dia ada proses lambat sedikit lah. Sebab dia akan jual dulu di bursa, kemudian kita beli, jual balik pada pihak yang ketiga, baru dapat duit. Semua dalam sistem je lah. Jadi dia lambat sikit lah sebab duit diperolehi daripada dua pihak. Dia revolving, dia pusing. Jadi waktu kita lambat sikit dapat. Itu dia punya kesan dia. Tapi kalau conventional cepatlah sebab tak ada urusan jual beli apa pun. Tak ada platform, dia memang bagi duit terus. Jadi dia compound, dia charge berdasarkan hutang. Kita buat jualan, kita jual dulu, kita beli dulu barang di bursa, ataupun kalau BBE kita jual aset kita sendiri sebagai underlying aset tu, kita jual dengan harga yang dia tinggi, berhutang, kita beli balik, dipanggil sell back tu, beli balik dengan harga yang rendah cash. Jadi pembeli dapat duit cash yang rendah, maka dia pergi bayarlah duit, tapi dia pergilah semua settle sistem dia lah. Cuma point dia ada perbezaan. Sebab itu kalau kita buat Islamic Bank, dia ada term. Macam kita pergi takaful. Takaful dia panggil, kita panggil contribution. Kalau conventional dia panggil premium. So di sini Ustaz Yazid tahulah. Dia cakap contribution. So kita ada dua angkat lah. Satu wakalah kepada pihak takaful untuk run investment. Kemudian kita ada angkat contribution
sumbangan kita kepada penyumbang-penyumbang yang lain. Jadi siapa yang sakit dulu kita sumbanglah. Dah. Ustaz Razani orang takaful lah. Oh, dah dekat tu Rozani takaful. Subhanallah. Siapa takaful mana Ustaz Razani? Saya takaful HLMT dengan takaful Malaysia. Bagus. Ini siapa nak tanya rujuk boleh. Ini sangat penting takaful . So itu term-term yang perlu kita ketahui. Walaupun nampak sama tapi kontrak berbeza. Ya, kontrak berbeza. Minal basyarah, daripada kulit. Wal massu yahtassu bi batnil kaffi. Kalau massun hanya dengan tapak tangan. Sebab tu Rasulullah sebut man massa dzakarahu. So kalau kita sentuh dengan depan ini tak batal. Okey. So ini yang dikatakan pentingnya mempelajari lughah. Dan buku-buku kamus yang saya cadangkan ada Ustaz Aziz. Boleh tahu Ustaz Aziz sama. Aziz PMP. Baik. Investment pelaburan. So apa nama dia, kitab yang bagus yang kecil nama dia Al-Misbahul Munir karangan Al-Imam Al-Fayumi Asy-Syafi'i rahimahullah. So kitab itu dia kaji buku Fathul Aziz, dia ambil bahasa-bahasa Arab yang susah difahami, dia buat kamus. Ataupun Mukhtarus Sihah oleh Abu Bakar Ar-Razi. So kamus itu kita baca kitab Arab, kita cek. Jadi kita akan dapat lughah asliyah macam mana kita ambil daripada Imam Suyuti rahimahullah. Ar-rabi' yanqudu maksud dia yabtulu al-malmusu aidan bi khilafi mamsus. Okey. So kita tengok apa dalam mazhab Syafi'i terkuat, orang yang disentuh pun batal. Berbeza al-mas. Okey. Al-mas maksud dia sebab sentuh sendiri. So bila sentuh sendiri dengan kalau apa dia dengan tapak tangan, apa nama dia, kalau berlapit tak ada masalah. Kalau dengan apa nama dia mayat tak batal. Ya, mayat tak batal. So ini di antara apa nama dia perbezaan sedikit. Tapi Imam Suyuti di sini kadang-kadang dia sebut contoh daripada qaulun dhaif, bukan qaulun mu'tamad, untuk takrib contoh saja, amthilah. Al-khamis la yahtasu bil farji. Itu beza al-faraj dengan al-farj. Al-faraj maksud dia kemenangan, makna dia orang kata apa, terlepas daripada kesusahan. So tapi di Malaysia tak boleh guna nama tu. Di negara Arab banyaklah nama Abdul Aziz Faraj. Guru saya nama Dr. Abdul Aziz Faraj. Kalau dia pun di Malaysia teruk kena hentam. Jadi al-faraju maksud dia kita berlepas diri daripada kesusahan. Ya mufarijal kurub. Kita ada baca Yasin begitu. Kemudian al-farju kemaluan. Tetapi al-farju ini dari segi lughah pun yashmalu qubulan wa duburan. Sebab itu kalau kita tengok kesan dia dalam hudud, kalau kita buka mazhab Syafi'i, definisi zina dia merangkumi liwat. Dalam Minhajul Talibin, kalau asatizah buka Minhajul Talibin, dia sebut definisi zina ialah idkhalu dzakarin fi farjin muharramin. Fi farjin muharramin. So dia farjin. Sebab apa? Yashmalu liwat. Yashmalu liwat. Kalau kita buka mazhab Hanafi, definisi liwat dia adalah idkhalu dzakarin fi qubulin. Fi qubulin. Sebab tu liwat dalam mazhab Hanafi, okey, dia adalah ta'zir. Dari sudut usul, Hanafi menolak qiyas lughah. Syafi'i menerima qiyas lughah. So sabit zina pada liwat qiyasan ala zina. Apa jami' dia? Apa resonation dia? Idkhal. Ya. Nampak tak? Baik. Tapi segi mahkamah syariah di Malaysia, yang kita baca di Selangor, liwat tidak termasuk di dalam tafsiran qazaf. Nampak tak? So itu kita dah tanya dah, tapi makna nak pindah balik tafsiran itu kena buat pindaan pula lah. Cuma yang kita query ialah, question ialah, segi undang-undang Malaysia, tafsiran kita mazhab Syafi'i. Tetapi dalam enactment qazaf hanya melibatkan zina saja tanpa liwat.
Tapi saya tak pastilah Pulau Pinang dengan Kedah macam mana, Perlis. Ada maklumat tak? Siapa yang terlibat kehakiman? Ada tak sini? Tak ada? Boleh cek. Cuba Ustaz Fido cek tengok tafsiran itu. So, dari segi penafsiran itu juga bukan salah pun. Tapi makna dia, wujud penafsiran dalam mahkamah syariah diambil daripada Hanafi. Nampak tak? So, kalau kita cek balik mahkamah syariah kita, ada mazhab Hanafi di sana. Tapi tak ada isu apa pun. Cuma saya nak penjelaskan segi justification ataupun takhif fiqhi itu. Jadi itu dia punya perbezaan dia. Jadi al-farju merangkumi qubulan atau duburan. Sebab tu kita baca kitab fiqh, dia kata apa? Batal wuduk dengan bimasil farji. Ai apa zakaran itu qubulan di depan dan juga duburan pada halaqah dia itu. Dan ahkamud dubur dibahaskan dalam kitab fiqh dan juga ahkamul qubul. Sangat hebatlah. Ini dipanggil sebagai fiqh pendidikan seks ataupun istilah seksual apa dia panggil apa education. Penting ya. Cuma asatizah kita kena enhance dari sudut macam mana kita nak huraikan pendidikan seks kepada masyarakat dalam bentuk akhlaqiyah, tarbawiyah, ahkam fiqhiyah. Sebab ia adalah masyru' sejak daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Syaqqah mengarang satu kitab tajuknya Tahrirul Mar'ah fi Asr Risalah, mengisbatkan apa nama dia wujudnya pendidikan seks di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk fiqh Islami lah. Itu satu benda yang penting. Adapun masun terikat dengan farjun. Lamsun tidak. Kalau kita sentuh tangan, sentuh kepala pun semua itu adalah lams. Jadi aula mastumun nisa berkaitan dengan apa dia basyrah kulit, kalau kesan dia apa, mafhum mukhalafah dia secara masadaq dalam mantik dia ada masadaq, dan itu juga dipakai oleh ulama-ulama kita empat mazhab dalam untuk nak justifikasikan adakah menyentuh kuku rambut itu yasduqu alaihi lafzu lamsi. So nama dia masadaq. So masadaq ni makin banyak mafhum, makin kurang dia punya lafaz dia. So misal kita sebut masjid, adakah yasduqu alaihi lafzul musalla? So itu perbahasan yang disebut sebagai al-masadaq, daripada gabungan masadaqah lah. Hal yasduqu alaihi lafzu. Kemudian yang apa nama dia lamsu juga yahtassu bil ajanib, berkaitan dengan orang ajnabi yang boleh berkahwin dengan dia. Masun merangkumi dua-dua, tak ada masalah. Yang ketujuh, la yanqudul al-udhu al-muban. Kalau lamsu kita tersentuh apa nama dia dipanggil apa, anggota-anggota yang sudah tidak berfungsi, lebihan-lebihan yang dia tidak ada reseptor lah, tak ada reseptor, kita pegang dia tak rasa apa pun. Jadi itu tidak batal wuduk kita. Berlainan dengan masus zakar. Jadi yang mati pucuk, dia tak ada saraf dah. Tiba-tiba doktor rawatan, dia pergi rawat kemaluan seorang pesakit mati pucuk. Dan dia tidak menutup tangan dia dengan pembalut. Maka bila dia pegang pendapat asah dalam mazhab Syafi'i, maksud asah ni pendapat ulama-ulama Syafi'i lah, maka dia adalah batal. Okey, berdasarkan kaedah an-nadiru yulhaqu bijinsihi. Okey. Benda ni maknanya jarang berlaku. Bila berlaku ni dipanggil ahkam taghlib. Dalam syariah kita ada dipanggil lil aghlab hukmul kulli. Jadi kita nak letak status kemaluan yang mati pucuk ni nak letak kat mana? Adakah hukmun khas ataupun dia hukmun yulhaqu bi jinsihi? Itu kalau kita baca kaedah qawaid fiqhiyah dalam qawaid mukhtalaf fiha,
Saya ada artikel, insya-Allah kita akan bukukan 65 kaedah usul kaedah fiqh mazhab. Kaedah itu yang mualajah isu-isu moden. Disebut an-nadiru hal yulhaqu bi fardihi, dia ambil hukum khas ataupun bi jinsihi, dia samakan dengan hukum am yang ada dah kes dia. Macam inhaler. Inhaler kita nak kata batal ke tak batal? Sebab dia proses dia lain sikit daripada kita dia makan ubat, sebab oksigen itu akan bertukar dan keluar daripada paru-paru kita balik. Dia tak kekal dalam badan. Okey. So isu ini dianggap adakah isu qadim ataupun dia isu baru. Maka sebab itu ulama berbeza. Kalau kita anggap dia adalah isu yang lama, macam kita telan ayak, telan binatang, telan apa-apa yang kita sengaja, maka hukum dia batal. Tetapi kalau kita anggap dia adalah isu baru, maka kita akan kaji dia. Hukum dia hukum khas. Boleh jadi batal, boleh jadi tak batal. Itu dia punya punca masalah. Contoh yang sama. Kalau kita buat tangan palsu, orang yang kencing manis dia pakai kaki palsu. Dia pakai kaki palsu, kemudian dia bersentuh dengan perempuan. Adakah kaki palsu itu bila bersentuh dengan perempuan menyebabkan batal wuduk? Maka dengan menggunakan kaedah ini akan lahirlah dua pandangan. Satu kata batal, satu kata tak batal. Dan seterusnya. Kaedah dalam kaedah fiqh hadis sangat besar peranan dia kerana dia akan mengkaji benda yang hampir sama tapi tak sama. Dapat tak? So ini yang pertama. Saya baca kitab ni walaupun nampak ringkas tapi dia nak membina kepada kita supaya kita ada aqliyah fariqah, supaya kita sentiasa meneliti setiap benda yang berlaku sama tak dengan kes yang kita kias tu. Kalau tak sama kita kena buat hukum sendiri. Maknanya kena ada perbincangan lain. Kalau benda tu boleh dikiaskan pada yang lama tak ada isu lah, makna mudahlah kita nak settle. Baik. Selesai ya? Ada pertanyaan sebelum kita masuk di dalam maftaraqa fil wudu' wal ghusl. Apa beza wudu' dengan mandi? Mandi wajib. Ada tak? Tak ada soalan kan? Okey. Clear? Okey, kita sambung. Iftaraqa fi ahkamin. Ada perbezaan wudu dengan mandi wajib. Yang pertama, al-awwal. Al-farqul awwal, yasihul wudu'u biniyatihi faqat. Wudu, kalau kita niat wudu, wudu ya sah, mandi wajib tak sah. Wala yasihul ghuslu biniyati al-wudu'. Wala yasihhu biniyatil faqat hatta yadumma ilaihi al-fardha awil ada. Sehingga kita meletakkan, menggabungkan fardu wajib mandi itu atau menunaikan barulah wuduk masuk sekali. Tapi kalau kita niat mandi sunat saja atau mandi saja, wala yasihhu ghuslu biniyatil ghusli faqat, tak boleh, kena gabung saja aku mandi wajib. So bila aku mandi wajib, wuduk pun terangkat. Itu perbezaan wuduk dengan mandi wajib. Makna kalau kita memang kalau seorang tu mandi wajib, tak perlu dia ambil wuduk dah. Cuma dalam etika mandi wajib memanglah sunat kita ambil wuduk dulu. Tapi persoalannya kalau orang tu tak ambil wuduk, maka dia mandi wajib, selesai. Sebab dia dalam kaedah al-kabir yadkhulu fis saghir. Al-kabir yadkhulu fis saghir wala aqsu. Otherwise dia tak berlaku. Maksud dia yang besar masuk ke dalam kecil, yang kecil tak masuk dalam besar.
Wala aksa. Ini dipanggil apa? At-talazum min jihati wahidah. Dia tak dua pihak, satu pihak saja. Okey, selesai. الثاني الفرق الثاني يصح الوضوء بنية رفع الحدث الأكبر غالطا. Kalau kita tersalah ini dipanggil ahkamul ghalat. Ahkamul ghalat ni masuk dalam nahwu juga, dia panggil badal ghalat. Konsep badal ghalat tu pun masuk dalam fiqh. Tersilap sebut, saja aku mengangkat hadas besar. Tersalah. Dia nak ambil wuduk, dia pergi sebut hadas besar. Lepas bayar pun teringat. Sah tak sah? Sah. Macam orang niat umrah dengan haji. Sah, tak ada masalah. Okey. Sebab haji tu besar daripada umrah lagi. Jadi tapi berlainan kalau dia niat wuduk tersalah, mandi hadas besar tak sah. Wala yasihul ghuslu bi niyati raf'il hadatsil asghar ghalitan. Sebab kita dah pegang kaedah as-saghir la yadkhulu fil kabir. Jelas Semangat ni, tengok macam semua mengantuk ni. Waktu cabaran ni. Tapi bal yartafi'u 'anil wajhi wal yadayn wa rijlan faqat. Jadi hadas yang terangkat adalah wajah, tapak dua tangan dan kaki saja. Jadi dia kena mandi basuh yang baki. 3 tu terangkat, dia mandi yang baki. Insya-Allah sah. Al-thalithu yusannu tajdidul wudu' dunal ghusli. Tak ada orang tajdid mandi wajib. Yang ada sunat wuduk saja. Sebab itu berlaku kesilapan. Sebagai orang bila dia mandi wajib, dia tak kena anggota badan dan dia mandi sekali lagi. Tak ada istilah tu. Dia hanya perlu basahkan ataupun mandikan kawasan yang tak kena saja. Sebab wuduk tak disyaratkan mualah dan tertib. Afwan, mandi wajib tak disyaratkan mualah dan tertib. Wuduk wajib tertib. Okey? Tapi mandi wajib tak perlu tertib. So kalau katalah dia tak kena, kaki dia tak kena misalnya, dia perlu hanya basuh kaki saja. Dia tak perlu mengulang mandi wajib tersebut. Itu keseimbangan mandi wajib. Dia tidak ada tertib. Nak mula kaki ke, tangan ke, badan ke, mana-mana tempat boleh. Tapi wuduk bermula dengan tertib. Melainkan dalam isu masalah al-ightiraf. Dia berendam terus dalam air, adakah sah wuduknya? Sebab mungkin tak berlaku tertib, dia masuk dengan kaki dulu. Jadi bila terjun dalam kolam, masuk dengan kaki, dia niat wuduk, dia selam, berlaku tak tertib, maka sah. Dia panggil tertib hukmi, konstruktif. Maknanya kita anggap dia tertib lah sebab semua kena secara serentak. Jadi siapa yang terjun swimming pool, dia niat wuduk, maka wuduk dia sah. Tak ada masalah. Jelas Okey. Yang ketiga, yang keempat, yamsahu fihul khuffa bi khilafil ghusli. Boleh tak mandi wajib kita sapu kaki? Tak boleh. Kena al-ghuslu. Kena dipanggil apa? Isalatul ma'. Kena mengalirkan air. Tak boleh kita sapu macam sapu khuf. Tapi wuduk sabit daripada lebih 20 orang perawi sahabat Rasulullah SAW yang menyatakan khuf sabit secara mutawatir. Jadi kalau kita nak pakai khuf, kita ambil wuduk sempurna dulu, kemudian batal wuduk waktu zuhur, kita sapu atas kasut kita, kasut kulit ataupun stoking kulit yang rapat dengan syarat-syarat dia lah. Bi khilafil ghusli. Sebab itu kita tengok, contoh, saya bagi contoh lah, rambut. Ada orang kata pakai dye tak boleh haram. Dia tak boleh kata dye itu haram. Dia kena tengok dye ke apa ke, adakah melekit atau tidak telak. Itu isu dia, bukan isu dye. Isunya ialah adakah dia telap air atau tidak. So bila produk keluar, kita kena study lah. Produk to produk, case by case. Dia tak, kalau kita beli pewarna rambut di kedai, di mana-mana kedai lah, Watson ke dan sebagainya, kita kena check lah. Yang nak check siapa dia, kena tanya kemis lah.
Dia buat uji kaji tak? Benda tu telap air tak? Walaupun benda tu bahan dia halal, tetapi isu dia bukan isu halal, isu dia telap air tak? Kalau tak telap boleh pakai tak? Boleh pakai, tapi waktu-waktu cuti lah. Kalau kita nak sembahyang, susah lah. Sebab dia nak kena buang, dia kena guna dia punya alat dia. So, bila kita nak pakai, pastikan benda itu ada penjelasan daripada pihak. Ada tidak sama, sebab kalau benda tu dia melekit, ada jirim yang menghalang, maka elok dielakkan lah. Sebab apa? Takut tak kena. Dan itu satu benda yang perlu diambil berat. Benda tu bukanlah. Kita tidak boleh mengharamkan tanpa dalil. Si orang dah haram betul tak? Kita tidak mengharamkan kalau benda itu diguna pada tempat dan suasana yang tepat. Okey. Al-khamis disebut di sini. Yajibu fil wudu'i tartibu. Wudu kena tertib. Ini mazhab Syafi'i lah. Kalau Hanafi, Maliki tak wajib tertib. Bi khilafil ghusli yajibu fihi at-tartibu. So tertib kita ikut sekuen dia. Mesti follow satu persatu mengikut apa yang disebut oleh Al-Quran. Adapun mandi wajib, alhamdulillah, sebab dia ausak, dia lebih luas, maka diringankan. Itu mizan dia tu. Bila kecil dia ada tertib, bila luas tak ada tertib. Okey. Seterusnya tustahabbu fihi at-tasmiyatu bil ittifaq. Tasmiyah disunatkan ketika ambil wuduk secara sepakat ulama. Wa fil ghusli wajhun annaha la tustahabbu lil junubi. Ada pandangan lemah di dalam mazhab tak disunatkan baca basmalah di dalam mandi wajib. Kerana orang berjunub kan tak boleh sebut-sebut nama Allah melainkan zikir lah. Tapi ini pandangan yang lemah lah. Cuma Imam Suyuti nak sebut ada khilaf di dalam benda ini. Baik. As-sabi' yusannu alla yanqusa ma'uhu an muddin. 1 mud, 1 liter lebih kurang. Untuk wuduk. Walil ghusli an sa'. Mandi wajib 1 sa' lebih kurang 3 liter ke? 3 liter lebih kurang. So itu sunnah dia. Lebih harus. Lebih banyak membazir. So ini di antara benda yang membezakan di antara mandi wajib dengan berwuduk. Al-thamin yusannu at-tathlithu fi ittifaqan. Disunatkan dalam mazhab Syafi'i semua anggota wuduk termasuk kepala sapu 3 kali walaupun dia ada asar daripada Osman, tak silap. Dalam hadis tidak ada, tapi dalam asar ada disebutkan dilakukan 3 kali dan juga berlaku di atas qiyas walaupun kita buat sekali ya kan. Wa fi wajhin la yusannu fil ghusli. Tak disunatkan 3 kali di dalam mandi wajib. Qala fil iqlid, ini kitab apa kitab iqlid ni? Siapa tahu? Wala asla lahu fi ghairi ra'si. Tak ada dalil lah. Wala tidak ada dalil di dalam selain daripada kepala. Wala yadhkuruhu Syafi'i. Dan tak disebut oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. So dalam mandi wajib tak ada dalil yang ulang 3 kali. So kalau kita buat pun ala sabilil qiyas. Jadi poin di sini kita melihat setiap amalan ibadat kita walaupun nampak macam sama, ya, mandi wajib dengan wudu, keduanya mengangkat hadas tetapi ada perbezaan dan ini melatih kita supaya mempunyai akliyah yang orang peka dan mengambil berat. Okey. Maftaraqa fihi ghaslur rijli wa bashul khuf. Apa beza basuh kaki ketika wudu dan sapu khuf ketika wudu? Iftaraqa fi umurin. Kalau kita basuh kaki, la yata'aqqatul ghaslu. Ghaslu masuk basuh, ghuslu mandi. Dalam istilah fuqaha, lurah terbalik. Bimuddatin bi khilafil mashi. Mashi 1 hari 1 malam untuk orang yang hadir dan musafir 3 hari 3 malam. Untuk orang yang basuh kaki selagi mana tidak berhadas, tidak batal. Sebab itu disebut apa? La yata'aqqatu bimuddatin. Tak terikat, dia tidak berbentuk temporari. Okey. Kalau mashu dia temporari. Dia bersifat ada waktu terbatas. So itu dia punya perbezaan dia. Yang kedua, yarfa'ul hadatsa bila khilaf. Basuh kaki mengangkat hadas tanpa ada khilaf. Wa fil mashi ada pandangan yang diukirkan kepada Imam Syafi'i qaulun annahu la yarfa', tapi mengharuskan solat. La yarfa' tetapi yubihu solat.
Allahu Akbar. Itu perbezaan yang dakik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ahmad Kamal daripada Pulau Pinang. Silakan Ustaz, silakan. Nak tanya tadi apa kalimah al-zakar mubanu kan. Ya. Jadi yang saya mengaji lah dulu untuk urus jemaah. Al-muban tu maksud yang terpotong, yang putus kan. Sebab saya tengok dalam kamus pun ada sebut. Oh, terpotong. Okey. Abana maksudnya qata'a dan terpotong. fasala. Kan. Jadi Ya. Sorry. Kan. Macam tu jelah kan Ustaz. Okey, syukran. Okey, perbetulkan Ya. Saya ada soalan lagi. Sila. Tadi perkataan naqada al-malmus. Ya. Saya punya pandangan saya lah kan. Ya. Sepatutnya baca al-malmusa kot Ustaz. Ya. Sebab naqada tu dia fi'il mutaaddi kan. Ya, malmusa ya, betul. Kalau intaqada baru dia jadi fi'il lazim kan. Ya. Jadi saya rasa betul. Malmusa. Saya sebut malmusu lah kan. Ya. Saya sebut malmusu tadi. Okey, afwan. Malmusa. Ya, okey. Syukran. Nak tanya, saya ada kemiskinan. Okey. Adalah hamba Allah ni dia sakit. Dia kata kalau lah aku lega pada sakit ni, aku nak buat makan kambing dan nak jamu orang masjid. Masjid tu dia kata masjid macam kata saya, kalau kata saya duduk di Kupang Tiok. Tiok. Lepas tu nak tanya Ustaz, adakah nak kena buat makan kambing nazar tu di masjid Tiok tu kan macam mana? Mana dia nak pindah masjid lain lah. Boleh tak kalau kata? Boleh tak dia tukar masjid lain? Ya macam tu lah. Boleh tak ada masalah. Kalau nak buat di Mekah ke apa boleh tak Ustaz? Lagi boleh. Sebab dia nazar untuk jamu orang ataupun masjid, menazar di masjid, i'tikaf, jamu makan, dia tidak ditakyinkan. Sebab hukum dia sama je masjid tu. So melainkan dia ta'yin dalam bentuk individu dan sebagainya, barulah kita buat di situ. Tapi tidak ada isu sebab dia masjid kedudukan dia sama sahaja. Walaupun afdalnya dia buat di tempat tu lah. Sebab orang tu pun dia dengar lah nak buat kat situ. Lepas tu kita boleh makan tak Ustaz? Yang saya kata dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Mazhab Hanbali je boleh. Syafi'i dia tak benarkan sebab kita iltizam. Bila kita iltizam, kita automatik melarang kita makan. Ya. So al-khuruju minal khilaf mustahab. Jadi elak daripada khilaf itu lebih baik. Ya. Sebab mazhab lain dia kata makanlah tak ada masalah. Tapi kalau termakan kena ganti ori balik. Lebih baik tak makan lah, tak senang. Ya, kalau ikut mazhab Syafi'i bukan lebih baik, haram dia makan. Ya. Tapi kita guna bahasa yang lembut lah sebab benda ni benda khilaf kan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Ada ya? Silakan. Saya nak bertanya tentang zakat Ustaz. Okey. Nak perincian kepada siapakah di kalangan ahli keluarga kita, adik-beradik kita yang boleh kita bagi zakat. Konsep bagi zakat kepada adik-beradik iaitu konsep yang kita tak wajib tanggung nafkah padanya. Misalnya adik kita ataupun kakak kita yang bukan kita tanggung dia. So dia tidak akan berlaku dua kewajipan, nafkah dengan zakat. So macam ayah kita bagi nafkah, anak kita bagi nafkah, isteri kita bagi nafkah, maka tidak boleh bagi zakat kepada mereka. Kalau dari segi etika dia punya conflict of interest lah. Okey, kalau dari segi orang kata apa pentadbiran dia. So sebab mereka dia dapat nafkah. Okey, jadi adik-beradik, anak saudara dan seumpama dengan dia, mereka ini kalau kita baca usul nafkah berapa? 3 aja. Az-zawjiyah, al-ubuwah ataupun al-bunuwah dan juga ar-raqiq. Dan ar-raqiq dah tak ada dah. So selain daripada mereka yang tak dikenakan nafkah, maka boleh diberikan zakat kepada mereka. Namun janganlah bagi semua, beda-beda lah, sama hantar dekat pusat zakat dan seumpama dengan dia. Ya. Baik. Tapi yang okey, kalau isteri boleh bagi pada suami tapi jangan bagi semualah. Suami yang miskin.
Dalam mazhab Syafi'i dia mengharuskan. Sebab isteri tak wajib bagi nafkah kepada suami. Kalau misalnya kan COVID itu banyak suami yang terbuang kerja, banyak sangat dekat berapa ratus ribu terbuang. Jadi isteri dia kerja kerajaan, adalah portion zakat, dia boleh bagi sikit kat suami dia. Tapi suami jangan beli rokok boleh. Yalah, okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau suami yang nazar, ni Ustazah daripada Pepersonal Kedah. Kalau suami yang nazar, adakah orang yang di bawah tanggungannya boleh makan daripada makanan tu? Macam mana? Kalau suami yang nazar, tadi ni, macam Ustazah kata tadi ni, adakah orang yang di bawah tanggungannya tu boleh makan daripada makanan tu? Ya, boleh, tak ada masalah, dia saja. Dia seorang aja. Sebab dia bukan bab zakat. Yang itu tak ada conflict of interest apa. Masih Ustaz. Tapi nazak ni elok tak buat lah. Tapi kalau nak buat juga tak apalah. Sebagai masyayikh dia tajribah. Kalau kita ada hajat suruh bernazak, itu masing-masing lah tajribah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya Ustaz lah, apa ni tentang Ustaz sebut masjid dan surau tadi kan? Apa dia? Tak jelas Tentang masjid dan surau tadi tu Ustaz. Baik, silakan. Apa ni surau, bila kita dekat surau, saya dengar ada yang mengatakan bahawa kalau surau tu dia melakukan ibadat fardu 5 waktu, berjemaah, maka kita boleh iktikaf dekat surau tu sebab dia kata dekat surau ni surau dan masjid ni hanya di Malaysia dia buat surau dan masjid. Tapi kalau dia benda tu khilaf di kalangan ulama, tapi ulama kita Malaysia secara enactment telah memilih surau dan masjid ada perbezaan. Ya, jadi kalau nak sangat iktikaf kita tak ada isu lah sebab iktikaf tak melibatkan apa-apa tindakan, dia dalaman saja. Tapi di segi enactment kita dan juga itu mazhab Syafi'i juga ya, masjid dia adalah harta waqaf wajib. Bila masjid dibinakan masjid, dia tidak boleh jadi harta persendirian. Kalau surau kita boleh buat persendirian, tempat private macam rumah kita buat surau, tak jadi masjid, tak boleh iktikaf walaupun ada qaul qadim daripada Syafi'i. Cuma kesan di sistem pentadbiran, kalau kita buat masjid, dia wajib 5 waktu sembahyang. Kali kalau orang balik kampung isu juga. Sebab itu pihak pentadbir dia pilih pendapat itu supaya kalau taman-taman yang ada surau dia balik kampung satu tu tak bangun tu tak adalah isu undang-undang. Sebab ini melibatkan, sebab tu kita tengok dari sudut zaman sekarang ni bila kita nak buat betul kita fiqh ada boleh niat no isu benda tu. Takat iktikaf tak ada isu lah, tapi dia kesan daripada tempat-tempat yang lain. Ni Ustaz Rashid dia beritahu. Dia jaga masjid berpuluh tahun. Sebab itu kita pernah meraih juga di segi undang-undang lah. Kalau kita tengok ceramah sebagai Ustaz memang dia kata, oh ini apa dalam mazhab ada. Betul, tapi kita kena tengok dari segi impak dah jugalah. Tapi kalau sekat je nak iktikaf, nak alam apa je nak iktikaf, pihak dia lah. Jadi tak ada. Cuma orang perempuan macam kita bincang tak bolehlah masuk masjid kalau ketika haid. Walaupun sebagian ulama mengharuskan, cuma saya lebih suka kita tengok macam cerita Aisyah dalam hadis yang sahih Bukhari dan juga Tirmizi, bagaimana Aisyah tidak masuk masjid bila Rasulullah minta nawilini al-khumrah, bagi aku kain selendang. Khumrah, kalau khamrah arak. So ada orang baca salah, takkan Rasulullah minta arak? Dia kata mungkin masa tu tak mansuh lagi, Rasulullah tak pernah minum arak, minta pun tak. So al-khumrah, kata Aisyah, aku dalam keadaan haid. Aisyah, Rasulullah kata laisat haidatuki fi yadik, bukan haidah itu di tangan kamu. Itu menunjukkan amal salafun salih, menunjukkan maka tidak masuk. Jadi kita letakkan dawabit melainkan dalam keadaan keperluan dan sebagainya. So surau dia ada keringanan sedikit berbanding masjid, tapi ini bukanlah isu besar sebenarnya. Isu dalam bentuk kefahaman untuk kita menjaga masjid lah daripada kekotoran. Walaupun ada pakai pad, tapi pad ni ada risiko juga. Kalau lama kelamaan boleh mengotori. Ada kes-kes ya, kursi-kursi yang diduduki oleh orang haid berdarah sebab lama sangat duduk. So ada di sana orang kata apa, walaupun tak sampai high risk tapi medium risk tu ada.
risiko kesederhanaan tu ada. Jadi tak mahu kita duk pergi cuci darah orang perempuan dekat masjid pula. Tapi walaupun kata dah ustaz tak kena. Ala kulli hal al-khuruju min al-khilafi mustahab. Dia sebagai undang-undang, kita sebagai guru takmil, kita kena baca juga undang-undang masjid yang diletakkan oleh oleh Majlis Agama. Sebab kita benda-benda ni dia walaupun kita fiqh banyak pandangan, cuma kita tak nak bagi kekeliruan banyak sangatlah. Nak bahas okey, tak ada masalah. Cuma di sudut pelantikan imam, kita semua di bawah Majlis Agama kan. Masjid-masjid mufti yang akan ijtihad dan sebagainya. Jadi kita kena baca juga enactment setiap negeri itu. Jelas ya? Jelas Ustazah? Ya, jelas Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya ni berkaitan dengan hadanah. Sekiranya suami meninggal, jadi adakah isteri bertanggungjawab menanggung anak-anak yatim? Dan isteri ni dari segi pendapatan dia berkemampuan lah kan. Dan adakah pak menakan ni bertanggungjawab juga terhadap anak yatim tadi? Baik. Dari segi fiqh adalah tanggungjawab dia, tapi segi praktis dia tak ada dah, ibu ya. Sebab dari segi saya tak pasti peruntukan undang-undang boleh tak kita order pak menakan ni. Saya rasa tak ada peruntukan tu. So dari segi fiqh ada peruntukan, tapi bila tak ada enforcement susahlah. Tapi segi praktis dia best praktis di Malaysia memang kalau ibu tu perempuan dia lah tanggung. Kalau lah kata dia mempersoalkan pasal pak menakan ni kena tanggung juga. Janganlah persoal je sebab tapi tak ada peruntukan undang susahlah. Tapi kalau pak menakan tu dia rasa bertanggungjawab dan apa dia nak bagi dia bagilah nafkah pada anak menakan daripada dia bagi kepada orang lain. So, itu isu yang banyak berlaku di seluruh dunia dan juga di Malaysia. Tapi benda tu boleh dibahaskan lah. Boleh dibahaskan dalam bentuk sekian. Tapi tengok juga pak menakan dia mampu tak mampu. Kalau dia miskin tak kena juga. Tapi akhirnya kalau tak ada orang memang jatuh kepada isteri lah, pada mak lah. Kalau dia mampu. Last memang mak juga. Itu ada tertib nafkah dia. Sampai pada tak ada orang bertanggungjawab, ibulah bertanggungjawab. Tapi insya-Allah pahala insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Dah sama. InsyaAllah ni besar, tapi zaman sekarang ni disebabkan watak ijtimai kita berbeza dengan dulu kan. So benda ni perlu kepada pemulihan banyak benda lah. Ini tugas-tugas yang besar lah. Melibatkan kehakiman, melibatkan fatwa, melibatkan kementerian, banyak benda yang boleh dibahaskan. Sebab itu kita bahas secara ilmiah. InsyaAllah kalau kita tak boleh buat secara terbaik, kita buat secara tadarus sistem-sistem ini ya. Sebab fiqh ni luas. Dalam hadanah fiqh dia luas. Yang penting anak tu terpelihara. Ya, anak itu yang hadanah ni dia punya maksud dia, mana-mana kitab dia kata apa, itu adalah hak kanak-kanak. Makna dia kalau 2 tahun kita pergi pada ibu lah, lepas tu tukar pula tengok yang mana lebih sesuai untuk anak-anak tersebut. Jadi dia bukanlah isu bapa ke, isu mak ke. Isu dia adalah yang mana lebih memberi maslahah kepada anak itu. Kalau mak dia pun masalah, susah juga. So kita tengok kes. So benda tu perlu di-review. Hakim tengok, kemudian tengok kes dan sebagainya. Jadi dia keputusan dia akan berubah daripada tahun ke tahun ataupun 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kita akan tengok kes. Okey. Ini kalau ada apa tuan-tuan yang arif seronoklah sebab kes hadanah kes yang banyak di mahkamah. Saya menyerahkan kembali kepada Maulana Tuan Guru Samad Fawaz untuk meneruskan slot berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung yang ketiga, al-farqus tsalits ataupun al-amrus tsalits, perkara yang ketiga daripada perbezaan ini, yajuzu ghassu rijli ma'dubah. Ya, ataupun di sini disebut maghsubah bila khilafin. So ada tak tengok cetakan kalau makna dia maghsubah, ada orang curi kaki orang lah ya, makna dia di sini ada fiqh iftiradi. Macam sekarang ni berlaku pencurian organ-organ badan yang berlaku dalam negara miskin, curi buah pinggang,
Jadi siapa ada cetakan yang lain? Sama ke? Semua baca dengan maksubah ke? Ada tak yang lain? Tapi yang Azhar dia maksubah lah sebab dia baca dengan khuf maksub. So, apa gambaran dia? Maksubah ni maksud macam doktor-doktor yang dok rampas tu lah. Dia tak panggil sariqah. Sariqah ni ambil secara apa dia khufyah. Dia panggil akhdul mali khufyatan. So, ambil kaki orang, pasang kat kaki dia. Boleh tak boleh? Ya juzu ghaslu rijli maghsubah. Yang dia rampas, yang bahasa kita bahasa dicuri lah, yang dicolek, benda dipasang. Bila khilafin indana, inda mazhab kita lah, mazhab ni bincang ni lah. Wa fil khufil maghsub, kalau kita rampas apa nama dia khuf orang, stokin kulit orang, kita berumpama dengannya, ada pandangan qaulun daripada Syafi'i rahimahullah annahu la yumsah, sebab dia dilarang. Ini lebih akrab kepada tariqah Hanabilah. So Hanabilah dia ada konsep dia al-aslu fin nahyi yaqtadil fasad fi kulli syai'in. Sama ada syai'in manhi anhu li dhatihi aw li lazimihi aw kharijihi. Sebab itu kalau perniagaan hari Jumaat berlaku transaksi yang terbatal jualan tersebut mengikut mazhab Hanabilah dan tidak terbatal la yufsidul aqda mengikut pandangan Imam Nawawi dan juga mazhab yang lain. Sebab larangan jual beli pada hari Jumaat li kharij. Maksudnya selain Jumaat tu luar daripada jual beli, aslu al-bai' masyru'. Asal-usul perniagaan itu halal, tetapi bila ada larangan daripada luar, maka dia pergi haram li ghairi. Bila haram li ghairi, yabqa al-bai'u sahihan, al-aqdu itu sahih, tetapi apa nama dia, duit itu haram. So nak buat macam mana? Pendapat akad sahih tapi duit itu haram, maknanya dia kena sedekah sikitlah untuk buat proses apa dia bertaubat. Tapi duit itu diambil lah. Cuma kerajaan dan pihak berkuasa boleh larang kedai-kedai yang berdekatan dengan masjid ditutuplah sebab dia akan berlaku ta'awun jual beli kepada mereka yang wajib sembahyang Jumaat. Okey, ini dibahaskan detail oleh Imam Nawawi dalam Majmu' dan Al-Bajuri dalam hasyiahnya. Baik. Jadi dia bagi surah dia. Alhamdulillah. Taswir masalah. Ini masalah yang menarik ya. Saya pun baru pasal masalah ni, makna dia kalau kita bincang bab penculikan ni, dia ada akta dalam fiqh. Kita pun ada enactment, kita ada section kita penculikan, kemudian kita ada bab apa dipanggil dipanggil rampasan, apa istilah dia, mencuri anggota badan manusia tu satu hukuman yang besar dalam penal code, dalam kanun kesesaan Malaysia. Fiqh dah bahas isu ni. Sebab tu bila orang buat kajian di antara undang-undang sivil dengan fiqh Islami sangat luas. Dia kaya dengan pandangan-pandangan yang luar biasa. Sama ada realiti ataupun iftiradi, makna dia benda yang akan datang walaupun tak berlaku lagi. Wa suratul rijlil maghsubah, apa kalau istilah legal disebut ilustrasi dia lah. Ilustrasi dia apa dia? Kaki yang dirampas itu cara haram, iaitu ay yastahiqa qat'a rijlihi, iaitu satu kaki yang berhak dipotong, fala yumakkinu minha, tapi dia tidak mampu. Zakarhu al-Bulqini. So ada kaki yang apa memang kena potong, kemudian dia tidak mampu, orang yang pergi potong, kemudian dia pakai kat kaki dia, mungkin kaki dia rosak, maka apa nama dia, itu gambaran. Tapi gambaran yang lain, gambaran ini gambaran lama, kita boleh buat gambaran yang baru. Sekarang ni penuh yang penculikan, memang orang jual. Yang berlaku di Siam kita tengok, memang rampas begitu saja. Kemudian dipasang. Walaupun dipasang, kaki orang lain tetap sah, jawaz membasuh kaki tersebut walaupun kaki orang lain. Makna dia kita tengok fiqh ni sangat innovation lah, sangat merentasi zaman, dia pikir sampai teratur. Sebab kalau kita tengok zaman dulu,
bukan ada kefahaman sistem pendarahan yang lama, tapi kalau sistem dulu, kalau darah yang lama direndam dalam bekas air panas dengan minyak. Itu kalau kita baca kitab fiqh lah, kitab potong tangan. Disunatkan selepas ataupun diwajibkan selepas potong tangan hudud itu, tangan itu direndam dalam bekas minyak agar yang qati'u ad-dam, sampai darah itu terhenti. Sebab bila darah mengalir banyak boleh bawa kepada kematian. Dan dalam beberapa jam kalau tak sambung balik, maka memang tak boleh pakai dah lah. Dia ada reseptor dia tu, dia punya saraf-saraf yang berfungsi itu. So ini sangat menarik lah. Imam Burqini ni ulama Syafi'i, ulama yang besar yang mencapai tahap mujtahid. Imam Suyuti bila di minyak yang Zamzam dia doa dua perkara. Jadi muhaddis hafiz besar seperti Ibnu Hajar Asqalani dan faqih seperti Imam Burqini. Dia ada kitab dia At-Tadrib di dalam mazhab Syafi'i. Ada 5 jilid. Sangat bagus buku tu. Dia buat susunan untuk kanak-kanak. Tapi kanak-kanak pun lengkap lah. Boleh kalau asatizah nak mengajar guru takmil, dia buat soal jawab. Tajuk dia At-Tadrib. Imam Al-Burqini. Sangat bagus. Ringkas, padat. Dalil sangat kurang sebab kita dia nak ajak beginner untuk permulaan. Orang yang mubtadi. Hebat sangat. Dia mujtahid. Mencapai tahap mujtahid mutlak. So, ini di antara, dia ada fatwa dia fatawi. Fatawi Burqini. Tapi masyhur orang sebut Al-Fatawa. Tapi itu luah dhaifah. Sebab kalau wazan dia ke atas mafa'il. So, fatawi. Tapi orang kata apa, luah yang masyhurah. Walaupun dhaif selalu dipakai, kita pun follow je lah. Ijra'an ala orang kata apa, ma'urifa ataupun ma'uhida. Kita pun sebut fatawa. Fatawa Burqini. Tapi yang asalnya adalah fatawi Burqini. Baik. Ar-rabi'u. Ghaslu rijli bi thalath. Kalau kita basuh kaki 3 kali. Bi khilafi mashil khuffi. Sekali, tak ada 3 kali. Sebab itu tayamum tak boleh qiyas. Di sini yang berlaku argument qiyas ni. Qiyas ni macam mana kita nak buat sebenarnya? Sebab ada bab ibadat yang ulama qiyas dan ada bab yang ulama tak qiyas. Misal macam khuf. Makna dia ghaslu rijli ni azimah ke rusah? Azimah. Undang-undang am. Masul khuf rusah. So pintu rusah ni azimah ni tak sama. Sebab itu dalam usul fiqh kita akan bahas bab hal yajri ma yajri fihi al-qiyas. Apa bab yang kita boleh qiyas? Maka diletakkan beberapa bab itu al-qiyas fi rukhasi. Qiyas dalam bab rukhsah. Boleh tak kita nak qiyas ni? So kita tengok di sini tak boleh nak qiyas lah. Yang pertama Rasulullah tak pernah buat. Yang kedua tak sama. Sebab ghaslu rijli yarfa'ul hadas wal mashu la yarfa'ul hadas. So itu di antara argument ataupun kita punya jadali kita lah, taujihat. Menarik, menarik. Al-amru khamis yajibu ta'mimur ar-rijli dunal khuffi. So kita kena basuh kaki daripada hujung jari sampai ke buku kaki. Saya dulu belajar dengan sebagian masyarakat disebut sebenarnya bukan buku kaki, buku lali dia kata. Tapi kita jauh itu tak tahulah cerita betul-betul. Kaf tu apa dia orang kata terhilang. Jadi lam. Buku jadi lali. Kaf tu asal buku kaki. Jadi baris dekat kaf tu hilang. Yang panjang tu. Tinggal yang tinggi je. Jadi itu jadi sejarah buku lali tu. Tapi itu cerita. Tak ada sanad lah. Sebab dalam bahasa ni kita ada yang dipanggil sama'i. Irregular. Makna kita kena hafal je. Sama ada buku kaki, ada munasabah dia, ataupun buku lali, tak apalah, itu lurah Melayu, kita terima secara beriman je lah. Baik. Orang kata ustaz tak boleh sebut iman. Iman ni akidah aja. Kita guna iman lughawi, tasdid. Macam orang kata saya beriman dengan vaksin. Orang kata rasa akidah. Tak ada lah macam tu. Itu percaya. Percaya. Baik. Dunal khuffi. Jadi dunal khuffi tanpa khuf. Duna ni adalah kalimah mushtarak. Digunakan kepada akal. Digunakan kepada ta'lilat. Digunakan kepada tanpa. Ghairul khuf. Maksud dia
Khuf tidak ada tathlith. Karena dia rukhsah. Ar-rukhsatu tuhfazu wa la tuqas. Boleh apa tak? Ar-rukhsatu tuhfaz wa la tuqas. Rukhsah dihafal, makna kita follow je. Dia punya flow dia. Tidak diqiyas. Dapat tak Ustazah? Ar-rukhsatu tuhfazu wa la tuqasu. Al-khamis, afwan. As-sadisu la tanquduhu al-janabatu. Janabah tidak membatalkan basuhan wuduk pada kaki. Ya, tak batal. Itu pandangan Syafi'i, ya. Ulama Syafi'i mengatakan hadas besar tidak membatalkan wuduk, so still berwuduk. Haid membatalkan wuduk. Sebab itu Imam Syirbini dalam Iqna' dan juga dalam kitab Munil Muhtaj, dia bahagikan hadas kepada 3 macam najis juga. Dia ada hadas al-asghar, dia ada hadas al-akbar, dan dia ada hadas al-awsat. So hadas kecil kita ma'ruf, hadas besar kita ma'ruf, itu haid dan nifas. Tapi janabah hadas sederhana. Itu jarang kita bincang sebab tak nak bagi orang pening kepala. Tapi secara taksim ilmi yang dibuat oleh Imam Syirbini, yang saya tahu dia lah yang buat first. Mungkin ada ulama yang letak makna nisbi lah, peletakan nisbi. Jadi disebutkan di dalam taksim Munil Muhtaj ataupun Iqna', kalau siapa dah boleh cek dalam bab pada hadas, dia kata berjunub ni bukan hadas besar, dia hadas sederhana. Sebab orang haid tak boleh ambil wuduk, tidak sah, bukan tak boleh ambil saja, bahkan tidak sah. Adapun berjunub disunatkan berwudu. Disunatkan berwudu. So kalau seorang itu keluar air mani tak batal wuduknya. Berlainan orang yang keluar darah haid. Sa'idha terbatal. Makna dia waktu tu batal terus. Maka tetapi kalau niat mani wajib hadas besar tak ada masalah. Ini orang kata taksim ilmi saja, tak ada masalah. Sebab taksim ni paling elok 3 lah. Apapun 3 mengikut Ibn Khaldun. Pembahagian kita buat 3. Sebab tu banyak pembahagian ni 3 bahagian. 3 bahagian. Mudhari', madhi, amar. Kebanyakan ilmu pun kita bahagian pada 3. Degree, master, PhD. Dia begitu. Mubtadi', mutawassit, muntahi. Bagus Ibn Khaldun ni. Baik. Bi khilafil mashi batal. Kita sapu khuf, memang khuf tu terbatal terus, kita kena mandi wajib dulu, basuh macam biasa, batal baru kita sapu balik. Tetapi kalau kita lihat di sisi pemerhatian, wallahu a'lam, tak ramai kita di kalangan kita termasuk saya, masa di Mesir kita buat. Tapi di sini malas buat sepak tau. Mungkin kita dia basuh kaki sangat simple, tak ada sejuk apa. So kita basuh kaki. Tapi kita boleh buat sebenarnya di rumah, kalau macam ustazah yang mungkin dah tak larat, boleh buat pakai khuf sehari semalam. Dulu saya tengok Allah yarham Tuan Guru Haji Azhari Razak. Saya rajin ziarah dia di Batu Nambah Kedah tu. Jadi dia rajin pakai khuf. Okey. So kita lah jarang praktis. Tapi kalau kita sakit bolehlah lah daripada kita kesejukan dan seumpamanya ni. Baik. As-sabi' anna ghasla rijli afdalu minal mashi. Sebab apa? Li'annahu azimatun. Kerana ia adalah azimah. Dan kita tahu secara jumlahnya, azimah itu lebih afdal daripada rusah. Dan kita keluar daripada khilaf dan sebagainya. Jadi ini di antara 7 perbezaan secara aghlabi, akthari. Bukan secara istiqra'. Tak, mungkin ada tambahan lagi. So nampak jelas perbezaan dia. Dan kita benda ini bagus sebenarnya. Kita boleh terang kepada masyarakat, kita boleh ajak masyarakat ilmu-ilmu yang tak berat kepada mereka. Cuma kita olah sedikit bahasa kita dan terangkan. Sebab ramai orang keliru. Misalnya ahkamul junub dengan ahkamul haid.
Jadi dia nampak sama berjunub tak boleh, misalnya tak boleh berpuasa. Ada orang tanya, Ustaz, kalau dia berjunub boleh tak dia berpuasa? Itu soalan yang selalu ditanya di bulan Ramadan. Betul tak? So ini benda kita hadam. Kalau kita hadam yang ni, sebahagian jumlah permintaan hukum hakam dapat kita jelaskan dengan baik. Dan itu kita sangat menggembirakan mereka sebab orang yang dah tahu jawapan fiqh, mereka akan beribadat dengan hati yang tenang. Itu secara psikologi dia. Jelas? Ada persoalan? Tadi ada persoalan tadi. Ustaz Asy'ari, silakan. Kalau kita berpindah kepada beza sapu kepala dengan sapu khuf. Ustaz nak tanya. Ya, silakan. Selalunya macam ada kematian kan? Bila ada kematian kan ada orang bagi macam bagi apa duit kan, sedekah semua kan. Baik, silakan. Lepas tu jadi dari segi duit tu macam mana Ustaz penggunaan dia? Oh, adakah harta si mayat lah macam itulah. Ya Ustaz. Ya Ustaz. Harta mayat mesti dimiliki sebelum mati. Selepas mati maka bukan lagi harta dia. Harta kepada siapa yang dia nak bagi, kalau dia nak bagi kepada bini, bini dia dapat. So kalau kita nak hilangkan waswas, kita tanya ni nak bagi kat siapa ni? Nak bagi kat saya ke bagi kat anak-anak? Sebab al-mayyit la yamlik. Si mayat sudah tak memiliki. Jadi tak ada masalah. Jadi harta tu dapat kepada ahli keluarga lah yang diberikan. Ada boleh berkongsi, boleh ikutlah nak buat apa pun. Kalau dia kata dia bagi kat mak lah, mak dapat lah. Harta mayat kalau kita tengok, ya. Jadi maksud dia kalau contohnya Ustaz, kalau macam kan dia dah katalah dah meninggal, lepas tu kan dia ada macam duit macam orang bagi kan ada khairat kan, macam contohnya macam bank rakyat ada khairat kematian dia, macam ASB ada khairat kematian dia contohnya lah kan. Jadi di segi duit semua tu perlu difaraikan macam mana Ustaz? Yang khairat kematian macam mereka ada. Baik. Mau nak terang. Jadi kita akan tengok akaun lah. Okey. Kita akan tengok aset. Jadi bank rakyat itu dipanggil khairat. Makna hibah daripada bank rakyat. Bukan caruman. So itu tak dinamakan, kalau kita tengok akaun pun tak dimasukkan dalam aset milik si mati. Misalkan kita carum di masjid, kontrak kita adalah contribution. Saya bagi RM50 kepada khairat masjid dan kita discharge dah. Maknanya kita dah berlepas diri. Dia panggil ifak dalam bahasa Arab. Ifak dah. So, duit itu milik bersama, bukan milik saya lagi. Nanti bila mati, selalunya masjid kalau di Kuala Lumpur dia bagi RM1,200. RM1,200 itu adalah hibah daripada pihak masjid lah. Sebagai wakil. So, duit itu bukan duit mayat lagi. Okey. Sebab itu di Takaful ni Ustaz Ruzani ada. Nanti boleh PM dia dengan Ustaz Yazid. Sebab itu kita boleh dapat RM500,000 sedangkan caruman kita tak sampai RM500,000 lagi Ustaz Ruzani. Tapi itu adalah hibah daripada Takaful, operator Takaful. Dia apa yang bagi kepada kita. Sebab itu ramai orang petikai. Dia kata dah itu adalah faraid. Betul, kalau kita nak takhrij, boleh kita takhrij dalam masalah fiqh. Seseorang yang mana tangkap ikan di laut, kemudian dia mati, ikan-ikan yang dapat selepas mati itu, sebagian ulama kata milik si mayat sebab dia yang letak jala tu. Ada dua qaul lah, tapi kita nak melihat kadang-kadang tu kepada maslahah apa dia pemberi itu sendiri, dia nak bagi kat isteri dia. Jadi adalah security. Orang kata ada undang-undang yang menjaga. Segi undang-undang boleh tengok dalam IB punya Ustaz Rozani ya. Kita ada undang-undang yang mana dalam bank negara BNM bahawa hibah, conditional hibah milik mutlak kepada nomini. Betul tak Ustaz Rozani? Tanya sikit, saya ada lupa dah. Betul. Okay. Untuk nomini. Jadi nomini boleh buat siapa nama? Apa ustaz pun boleh dapat, saya pun tak buat nama saya pun tak apa, tak ada masalah. Boleh buat siapa-siapa saja. Tapi seronok tu sebab dalam masa 2 minggu, sebulan dah disebut dalam akaun dah kan Ustaz tadi?
Tak sampai sebulan dah masuk dalam akaun dah. Betul, tak sampai sebulan. Siapa tak sampai sebulan. Biasa ada yang 500,000, ada yang 500,000. Ustazah pastikan suami ambil. Cek balik dapat berapa abang. Sebab abang mati habis 4 bulan saya nak melancong. 4 bulan 10 hari. Jadi baik, accident boleh sebenarnya saya tulis dalam buku fiqh masjid, ya. Boleh sembahyang dalam pada masjid, bahkan aula dalam mazhab Syafi'i buat di masjid. Tak salah mengulang sembahyang jenazah, cuma isu dia orang lain lah. Bukan orang yang sama. Ya. Sebab waktu saya tu orang perempuan dia bagus benda ni. Ada yang tak setuju, tak apalah, biasa. Mana ada fiqh orang setuju semua kan. Tapi macam ustazah boleh cek dan sebagainya, tengok isteri suami letak hibah berapa. Kalau dia letak 1 juta, seronok lah. Sebab dia dalam tak sampai sebulan dah insurans akan masukkan. Kita ada dekat 14 insurans Ustaz Rozani, 14 insurans Islamik takaful yang beroperasi. Yang paling top takaful lah, takaful. Tu dia. Kalau meninggal insiden dapat 1 juta. So biarlah nak tahan sedih 4 bulan 10 hari tu tak sempat dapat 1 juta tu. Dalam iddah tu dia bilang duit setiap hari account. Ustaz ni seronok tengok masuk ya cik. Buat pelaburan lah, pelaburan guna hantar kat Ustaz Yazid je. So ini di antara cara-cara kita nak secure diri kita, bagi kita, sebab duit ni Allah Taala jadikan sebagai menghilangkan kesedihan. Bila kita seorang tu dibunuh, faman ufiya lahu min akhi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. So diat itu adalah salah satu cara nak merawat balas dendam. So dapat mengatasi banyak masalah. Sebab itu jangan kita kata saya tak perlukan duit, saya ni tak mau duit, duit tak dapat memberikan kebahagiaan. Itu kalimah-kalimah yang tipu sebenarnya. Duit dapat memberi sebahagian kebahagiaan, yang lain melengkapkan dengan iman. Mana ada duit tak beri kebahagiaan? Itu semua kalam-kalam orang kata apa, seronok di mulut tetapi dalam hati pedih. So kita mesti berinteraksi dengan realiti. Sebab tu Tuhan namakan duit ni khair. Wa ma tunfiqu min khairin. Tidak ada apa yang kamu infak daripada harta. So kita jangan menafikan hakikat. Ya? Janabah Ustaz. Al-janabah yang betulnya. Janabah. Jadi la tanqudu al Janabatu. Janabatu tu. Dia dalam kitab tu dia ada bahas lagi tu. Lepas tu isu dia? Sebab ibarat dia kata macam tak lengkap lah ibarat dalam Asybah ni. Dia ringkas ya. Jadi kitab Ramzul Uyun Basair tu. Saya ingat mungkin Ustaz boleh tengok dia bahas panjang sikit lah. Itu saja Ustaz. Okey. Tak ada isu apa, maksudnya pembahasan. Mana dia orang, kalau orang yang saya tak jelas, tak faham sangat Ustaz. Dia gitu. Jadi okey. Maksud tu saya tak kan tu saja. Ya. Sebab Imam Suyuti memang dia kadang-kadang itu dia punya kritikan lah. Dia ringkas. Tapi kita faham daripada ibarat, maksudnya janabah tidak membatalkan pembasahan wuduk. Memang kita baca dalam mazhab, orang yang berjunub tidak dibatalkan, orang yang berwuduk tidak dibatalkan dengan junub dia. Bukan sekat kaki sahaja. Mana-mana siapa-siapa yang ada wuduk, kemudian dia mimpi ataupun dalam keadaan tiba-tiba keluar air mani, tidak dibatalkan. Tapi itu memang perbahasan syarih. Syukran Ustaz Kamal. Baik. Bi khilafil mashi itu membatalkan. So tadi mana tadi? Yang accident tadi saya tak boleh angkat balik yang accident tadi. Bisa boleh angkat sikit? Syekh, angkat sikit tak? Tadi ada tanya pasal accident. Oh, Ustaz Fairuz pun dah tanya pelaburan. Bagus. Dia istismar, hukum dia adalah sunnah muakkadah. Ingat, dia adalah sunnah muakkadah. Saya asyurkan, ada yang accident tadi. Kalau accident, okey. Kalau meninggal semasa tunai haji umrah dapat 1.5 juta. Dia promosi. Tak apa, promo lah. Okey. Boleh bantu labu syariah, duit hasanah, pelaburan ada tak? Tak ada dah habis. Okey, silap. Jadi ini di antara benda yang saya harap asatizah kalau tak ada kepada isteri, anak-anak lah. Sebab bila kita mati, duit adalah penghibur kita. So, talak pun ada muta'ah dia. Penghibur dia. Selesai masalah tersebut,
iftaraqa fi thalathati umurin. Tadi terjawab soalan. Al-awwal, al-amru al-awwal, la yukrahu ghaslu ra'si. Dalam mazhab Syafi'i, walaupun disunatkan mashun, tetapi tidak makruh basuh. Berlainan dalam mazhab Hambali, siapa-siapa yang basuh kepala batal tak sah wuduknya. Kerana mereka beristidlal dengan masadaq. Al-Quran sebut wamsahu. Jadi al-mashu maknanya pada ballu al-yadi bil ma'. Kita basahkan tangan dengan air. So tak ada air yang mengalir, yang menitis walau qatratan, walaupun satu titis. Kemudian apa isu dia? Isu dia kita langgar Quran. Quran kata wamsahu, kita pergi basuh. Macam sekarang ni kalau tengok kadang-kadang yang waktu tengah hari panas, apa orang letak ayat tali pipe kat situ. Kalau ikut mazhab Hambali, mereka kata tidak sah. Sebab dia kata apa? Mukhalafah. Bercanggah dengan al-mashu. Syafi'i jawab, al-ghaslu yasduqu alaihi lafzul mashi. Basuh merangkumi sapu. Jadi siapa yang basuh bermakna dia telah menyapu. Man ghasala faqad masaha. So dengan menggunakan apa dia istidlal mantiqi, mengikut Syafi'iyah, Hanafiyah dan Malikiyah, sah wuduk seseorang yang basuh. Tapi kita lihat apa nama dia, mazhab kita lebih kuat lah, sebab tak ada beza pun, bezanya kita lebih lagi lah. Namun al-mashu lebih afdal sebab sabit daripada Rasulullah masaha ra'sahu marratan. So sunnah tapi dibincangkan di sini dalam bentuk masyru'. So kita ada istilah masyru', kita ada istilah sunnah. Masyru' maksud dia boleh jadi wajib, boleh jadi harus, boleh jadi sunnah. Bila sunnah lah, makna benda itu sabata, benda itu fihi taqarrubun ila Allah Azza wa Jalla. Dapat no? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, nak tanya berkenaan dengan yang menyapu khuf tu. Sebab kalau ikut mazhab Syafi'i kan nak memang kena kasut kulit. Kalau kita stokin kulit lah. Oh, kalau stokin tu bukan kulit. Maksudnya tebal tapi tak menembusi. Ya, ada kau yang mengharuskan dalam mazhab Syafi'i kalau dia tebal macam kulit bihaitsu, dari sudut kalau kita sapu tu tak membasahi kulit. Tapi kalau stokin-stokin yang kita pakai sekarang ni tu dia menyerap, dia tasyarrab. Okey, jadi maknanya kita kena pilih stokin yang tebal lah. Ya. Okey. Itu ada qaul, dan ulama kita sebagainya Syafi'iyah seperti Syekh Ali tak ada isu lah. So okay, apa nama dia, tetapi di Mesir banyak ikut mazhab Imam Kamaluddin Ibnu Humam dan juga Ibnu Taimiyah, stokin biasa pun dikasah. Maknanya macam kita pergi Mekah, kita duduk dalam masjid, kita buat praktikal macam tu, tak ada masalah Ustaz, no? Dengan stokin. Yang mana praktikal Ibnu Taimiyah kan Syafi'i? Kita kita ambil stokin tebal itu sebagai khuf tu. Boleh, tak ada masalah, tak ada, no issue. Okay. Tak apa, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey. Ui, banyaknya. Kolaborator pun ada. Kemudian wa yukrahu ghuslul khuf, makruh. Sah tapi makruh. Okey, ini di antara perbezaan dia. Tapi untuk pengetahuan ini bukan contoh qaul mu'tamad, Ustaz Kamal, dia ini adalah contoh untuk takrib amsilah saja. Ini yang kita kena faham. Al-thani yusannu taslithu ra'si 'inda Syafi'iyah. Adapun 'inda Malikiyah, 'inda Hanabila wa 'inda Hanafiyah marratan saja, sebab tak ada hadis yang menunjukkan kepada tiga, hanya athar. So Wabah Zuhaili Syafi'i dia tarjih dalam fiqh Islami satu. Tapi no isu, tak ada isu 3-1 insya-Allah. Wa yukrahu tathlithul khuf.
Sebab apa? Dia panggil khilaful aula. Di sana ada beza khilaful aula dengan makruh. Walaupun kadang-kadang orang sebut makruh, tapi bila dia bertemu kena asingkan. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Makruh melakukan larangan Rasulullah. Ini dhabit diberi oleh Imam Al-Haramain dalam Burhan. So makruh fi'lu ma nuhiya, melakukan benda yang terlarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Rasulullah. Khilaful aula meninggalkan arahan, tarkuma umira. Jelas tak? So kalau kita tinggal sunnah, nama dia khilaful aula. Kalau kita buat larangan, itu nama dia makruh. Tetapi tak ada masalah kalau kita nak buh khilaful aula tu makruh pun tak ada masalah, makna hampir qarib. Jelas ya? Sebab apa kita kata khilaful aula? Sebab kita sebab apa dia makruh? Sebab kita melakukan, tapi itulah nak kata makruh sebab ni bukan ada larangan pun Nabi buat. Secara dimni lah, secara dimni kita melakukan seolah-olah macam larangan. Okey. Qala yusannu isti'abur ra'si. Sunat kita sapu keseluruhan. Lepas tu sunnah dia begini, kita letak ayak begitu. Okey, sampai ke bawah rambut itu, dia punya qafah tu patah balik macam ni. Itu sunnah dia. Tapi kita orang Malaysia macam ni je. Sapu remoh. Bagi remoh itu basah ya. Tapi itu khilaful aula. Imam Syafi'i tak pernah buat, walaupun dia kata jawaz, tapi dia tak pernah buat, dia buat begitu. 3 kali. Sekali pun dah okey dah. Okey. Tapi khuf tak ada kita nak buat 3 kali. Okey, kita depan ke belakang. Wa yukrahu isti'abul khuf. Tak perlu isti'ab. Dia aktsariyah sahaja sebab min babir rukhsah. Qala wal illa fi thalas ya annahu yufsiduhu. Boleh membatalkannya illah pada yang ketiga kali. Pasal apa? Yang ni saya tak nampak. Ada syarah tak Ustaz Kamal? Kenapa dia kata wal illa fi thalas annahu yufsiduhu? Pasal apa dia membatalkan? Ustaz Kamal boleh check tak? Dia tulis apa? Ustaz Kamal tak ada? Kalau ada nanti Ustaz Kamal check di situ. Okey. Qala maftaraqa fihi al-ghurrah wa tahjil. Ghurrah di muka, tahjil di anggota tangan. So iftaraqa, apa beza dia? Ni ambil wuduk berlebihan, bukan berlebihan lah. Istilah berlebihan kita elok macam kita ambil lebih sikit untuk mendapatkan sunnah cahaya pada hari kiamat ni. Iftaraqa fi annal hala, keadaan dia dhabirus sya'ni idza ta'azzara ghaslul yadi, bila tak mampu, ada masyaqqah di sana membasuh tangan atau kaki, bisababin qat'in, terpotong, wa nahwihi, atau seumpama yang sakit sejuk tak boleh, orang tua-tua. Ustuhibba ghaslu mawdi'i tahjil. Jadi kita sekarang ni bila orang tu dikenceman, dipotong, katalah misal potong tangan lah, wallah berlaku tak potong tangan. Ada orang tangan kudung tapi kenceman tak pasti ada tak tangan orang yang dipotong. So tangan ni tinggal potong sari siku ni, tinggal yang hujung saja. Ini dipanggil zahabul mahal. Makna dia kewajipan dah tak ada. Macam orang mati lah, tangan dah mati dah. So tak wajib kita basuh tangan. Tetapi kawasan lengan ni tetap disunatkan basuh. Kawasan tangan ni disunatkan basuh. Kekal. Ini yang kata sebahagian daripada aslun bila gugur baqiya al-far'u. Sedangkan basuh tangan ni dia follow kepada tangan. Basuh lengan ni dia follow pada tangan. So idza sabata al-aslu sabata al-far'u. Sekarang ni al-aslu dah hilang dah. Tangan dah tak ada. Tetapi sunniyah, sunat kepada far'u ni masih kekal. Kerana boleh diinfikak. Sebab itu dalam muamalat,
Semua kaedah disebut at-tabi' tabi'. Tabi' follow matbu'. Kalau kita jual tanah, pokok ikut sekali. Jadi kalau orang ada nak jual buah-buahan yang tak masak, dia tak boleh jual buah-buahan atas pokok. Sebab dia takut tak masak, berlaku di sana kerosakan, ada gharar di sana. Ada risikolah rosak. Apa yang patut dia buat? Dia jual tanah. Bila jual tanah, pokok yang ada buah-buahan yang tak masak, tabi', jadi sah cara tab'an. Namun perbahasan di sana, boleh tak kita jual salah satu tempat daripada tanah yang boleh diasingkan? Kita tengoklah macam mana pecahan tanah ataupun pecahan-pecahan barang. Sebagian ulama mengharuskan pengecualian tersebut bila boleh ditaksimkan jadi aset yang tetap. So ada setengah tabi', dia ada ahkam khassah walaupun usul dia sudah hilang peranan. Nah macam inilah. Okey. Ta'lilat dia, hikmah di sini li'alla boleh berdua, sama ada ta'lil ataupun tahkim. Hikmah dia li'alla yahlwa al-mawdi'u, masuk mawdi'u pada wuduk itu an taharah, tak maulah hilang daripada kebersihan, sebab kebersihan di maqasid dia besar, pahala di sisi Allah, cahaya dan seumpama dengannya, maka disunatkan juga basuh. Ini di antara ma'ani ubudiyah yang ada dalam fiqh. Lepas tu ciri fiqh dia ada nilai ubudiyah. Bi khilafi, berlawanan, otherwise lah. Ma idza, ma zaidah. Idza ta'adzara ghaslul wajhi li'illatin, tak boleh basuh muka kerana sakit luka dan seumpama dengan dia. La yustahabbu, tak disunatkan basuh ghaslu mawdi'il ghurrah, kepala macam kepala kuda tu. Kama sarraha bihi al-imam, seperti yang telah dijelaskan oleh imam. Imam apa di sini? Siapa ingat? Saya dah terang dah itu. Imam di sini imam apa? Ustaz Muhammad Zaini ingat tak? Imam apa? Saya tengok hak ke skrin, nama di skrin. Imamul Haramain. Okey. Dalam kitab fiqh bila disebutkan nama al-imam, Imamul Haramain. Abdul Malik Al-Juwaini, penulis kitab Al-Waraqat. Kalau sebut pada Syaikhan Rafi'i dengan Nawawi, Qadi Husain. Kalau syuyuh tambah Imam Subki. So dia ada term-term dia. Dalam usul fiqh, kalau kita baca dulu Al-Imam, maksud dia Fakhruddin Ar-Razi. Melainkan kitab Ibnu Hajib, kalau sebut imam, nama dia ialah Imamul Haramain, seperti dinaskan dalam kitab usul. Saraha bihi al-imam dalam kitab apa? Nihayatul Matlab. Dalam kitab Nihayatul Matlab. Iktifaan bimashir ra'si. Kerana kita akan sapu nanti kepala nanti. Masya Allah. Otak gelia. Sebab tak mau berulang. Cukup kita nanti sapu kat depan tu dah okey dah. Wal udhunain bima'in jadid. Wal raqabah. Sebagai qaul, raqabah pun kita sapu. Okey. Taib. Falam yakhlu al-mawdi'u an taharah. So, semua tempat kena. Yang penting hasala al-maqsud. Cuma lewat dengan awal saja. Masya Allah. 4 perenggan, 3 perenggan setengah lah. 3 perenggan plus setengah menyelesaikan banyak isu orang tanya bab al-ghurrah dan juga at-tahjil. Lepas tu kitab turas padat dan ringkas. Kalau kita dalami dan kita fahami dan munaqasyah seperti ini, kita alhamdulillah ini munaqasyah daripada A to Z, daripada lurah sampai kepada semua. Inilah yang disebut oleh para ulama kita, al-ilmu ya'ti bil munaqasyah, ya. Wa yamutu bil mutaba'ah. Kalau kita mutaba'ah saja, dia tidak akan dapat ilmu. Masa kita belajar yang masyayikh semua munaqasyah. Kadang-kadang satu muka surat 2 jam. Akhirnya tak jadi juga, tak habis kitab. Tapi ini yang kita nak sebenarnya. Majlis sebegini ada munaqasyah, ada taswib, ada tasah daripada asatizah. Mungkin saya tersilap dan sebagainya. Tasah saja kerana kita adalah majlis tadris dan munaqasyah. Jadi kita buka soalan sebelum kita berehat. Malam ni kita sambung majmuk balik. Wallahu a'lam. Tapi saya rasa menarik ya. Itu macam maqasid mungkin benda tu benda yang jarang kita bincang.
Jadi semua okey, tapi bila kita begini kita nampak masya-Allah interaction sangat bagus daripada asatizah. Terima kasih kepada Maulana Tuan Guru. Jadi silakan kalau sebelum kita tutup untuk kembali pada malam ni, sekiranya ada apa-apa persoalan dan juga kemusykilan daripada tuan-tuan guru, jadi boleh dalam sesi perbincangan seketika pada petang ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya sikit tentang asnaf zakat ni. Kalau kita faham, kalau asnaf miskin ni dia tengok pada si penanggung lah, maknanya suami tu. Kalau jadi kalau setengah pejabat zakat ni dia tak kira macam tu, dia kira isi rumah. Jadi yang kira isi rumah ni dia kira macam mana? Maknanya dia ada call mana-mana ke ataupun, dan kalau kita pun kalau nak beri zakat ni kita kena ikut yang pejabat zakat tentukan tu ke ataupun hak macam kita faham ni? Itu mereka telah membuat kiraan-kiraan secara zonni. Maknanya kita nak tengok secara, sebab kita zakat kan amanah. Jadi mereka buat kiraan rumah untuk kita agihkan. Walaupun dia semua benda mesti ada khilaf. Apa yang kita faham. Tapi bila nak buat satu undang-undang, mereka ambil langkah berjaga-jaga supaya yang disampaikan kepada asnaf itu adalah asnaf yang tepat. Sebab dia ada isu kalau kita bagi, di sana ada orang yang manipulate. Jadi yang jujur-jujur lah. So bila banyak kes itu orang report dan sebagainya, jadi terpaksa tengok isi rumah dan sebagainya. Tapi kita sebenarnya benda itu bukanlah dia menjadi qata'i. Kita boleh argue lagi, tunjuk bukti dan sebagainya. Dan pihak zakat akan ada discretion budi bicara dia. Bukan, kadang-kadang kes itu tak dilihat secara komprehensif. So ini sebagai satu langkah berjaga-jaga sebab isu pentadbiran kewangan. Dia sebab kita ada report, apa-apa pun ada reporting. Ustaz Rashid kalau bila reporting, kita terpaksa buat macam tu Ustaz. Supaya bila kita rekod nanti dia ada rekod yang telah dapat dilihat oleh kewangan, pejabat zakat. Jadi isu itu akan berjalan dengan baik. So nanti taklah timbul salah laku ke penggunaan, ke conflict of interest dan sebagainya. Sebab zaman sekarang ni zaman sistem. Sebab itu apa yang kita faham dalam kitab sistem dahulu. Walaupun mungkin kita anggap tak terbaik sistem zaman sekarang ni, tapi itulah sistem yang kita ada. Sebab itu kita kena faham dan kita belajar accounting, tengok macam pengiraan zakat dan sebagainya dan kita banding kefahaman kita, so kita boleh buat adjustment kat situ. Jadi saya rasa walaupun banyak orang hentam, tapi bagi saya yang terlibat juga dalam zakat sebagai duta dan sebagainya, kita study juga, kebanyakan dia buat dah elok. Cuma mungkinlah kalau ada pegawai tersilap dan sebagainya, kita jadi ke isu dan sebagainya. Tapi secara jumlah yang kita lihat, dengan ada pejabat zakat ni, banyak orang yang terselamat. Sebenarnya kita bantu banyak, cuma kelemahan pejabat zakat dari segi kita report secara terang-terang kepada orang ramai tu, orang tak tahu. Sedangkan kalau di Kedah saja telah bagi 1,000 penempatan rumah kepada orang miskin di Selangor. Cuma kelemahan dia ialah orang tak tahu, itu saja. Tapi sebenarnya kalau kita tengok, saya dulu duta zakat di Pahang, zakat Pahang telah belanja 20 juta ringgit untuk pelajar-pelajar di Mesir dan Timur Tengah. Yang mereka dapat sebulan RM6,000. Kalau kita bagi individu takkan tercapai macam tu. So sebenarnya kita kena study pejabat zakat, dia punya pasport, dia kena isi rumah dan sebagainya, dia ada di sini report. Sebab zakat ni dia ada report tiap-tiap awal tahun, dia kena report distribution tu secara bertulis. Ni Ustaz Rashid mungkin Ustaz Rashid nak tambah pun jawapan ni. Ya, Maulana Tuan Guru. Betul lah. Jadi ni tak dapat nak dielakkan. Dia ada processing dia tu. Masa dia, tempoh dia, itulah yang terdapat dari segi pengurusan. Semua agensi saya rasa bukan kata zakat sajalah. Dia ada birokrasi-birokrasi yang tertentu yang terkadang perlu dipercepatkan tapi jadi lambat. Jadi keadaan proses dan sebagainya. Bukan takat institusi zakat ni, bahkan banyak lagi departmen-departmen yang ada itu. Tapi insya-Allah lah, cubalah kita memberi kerjasama dengan sebaiknya ya, agar dapat kita mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada tu. Maknanya birokrasi itu kelemahan lah. Tapi nak elakkan birokrasi pun tak boleh elak. Dia terpaksa sistem lah, accounting, banyak benda kan.
Ya betul. Jadi kita tengok penerangan itu sebenarnya semua ada benda kelemahan, tapi kadang-kadang terikat dengan akaun dan sebagainya, itu yang kena benda tu direkod sebab benda tu dia ada kiraan dia. So apa nama dia, ala kulli hal benda boleh diperbaiki dari hari ke hari. Jadi kita sama-sama membantu. Sebenarnya kita dalam isu zakat ni kita kena bantu pusat idea sebab, dan untuk pengetahuan yang terlibat dalam agensi zakat adalah mufti. Mufti sebahagian part daripada pakar rujuk pusat zakat. Maksudnya apa-apa kelulusan yang dibuat oleh pihak amil zakat, kesemuanya kena dapat endorsement daripada Jabatan Mufti atau mufti setiap negeri. So dia bukan mereka pandai-pandai buat. Walaupun kita tak bersetuju, tapi itu ada fatwa daripada mereka. Jelas ya? Assalamualaikum Ustaz. Satu soalan. Salam. Masih berkaitan dengan zakat tu, yang kita faham pendapat imam ni dia ma'mulun bihi lah, selagi mana tak bercanggah dengan kaedah syarak semua. Jadi kalau kita nak bagi zakat sendirilah dekat orang miskin, adakah kita terikat dengan fatwa yang dikeluarkan dari, kan ada mufti dalam jabat zakat tu, jadi adakah kita terikat dengan fatwa tu ataupun kita boleh pakai yang kita belajar ni kalau kita nak keluar sendiri, bukan bagi melalui jabat zakat? Dia sebenarnya benda itu semua di akhirat kita tahulah, tapi taklah benda itu tidak sah. Sebagian ulama kata berdosa, tak berdosa, tapi kita pandai-pandai bahagia je lah. Kita bagi semua sendiri, kita bagi sedikit dekat sebahagiannya kepada pusat zakat urus, sebab dia diuruskan dalam sistem, dia lebih cemerlang. Jadi itu yang kita nak. Saya pun ada yang saya bahagi sendiri dan saya letak dekat pusat zakat juga, sebab dia membantu pembangunan umat Islam. So apa nama dia, bila kita buat ijtihad pandangan sendiri itu hak kita lah, tetapi penghujungnya tidak baik untuk makro lah, untuk pembangunan sosio ekonomi ni tak bagus sebab kita buat bersendirian. Jadi ini yang menjadi masalah kepada kita. So kalau kita belajar ekonomi, kita ada sistem makro dengan mikro. Zakat daripada CSR, ada di Tauzen yang mana dia dapat mengembangkan penjanaan, susunan dia baik dan tepat. Kita ada R&D, kita ada orang kata apa, data. So itu sangat baik untuk kita tolong. Okey, jadi kita faham isu sekarang ni, kalau tak dibuat dalam bentuk sistem macam wakaf, ramai orang kata buat apa lah macam agama pegang. Sebab itu ada menjaga apa dia panggil apa, transparent, nak menjaga kita katakan amanah, duit direkod, masuk, pengagihan, semuanya direkod, debit kredit itu, penggunaan dan sebagainya, dan itu lebih kita boleh tahu berapa kita guna gaji, berapa guna, tak ada penyelewengan dan sebagainya. Jadi ini yang sepatutnya orang faham. Tujuan kesemua ini adalah untuk mengelak daripada khianah, iaitu salah guna kuasa. Kalau kita tak diaudit dan juga tak dilibatkan dengan sistem, akan berlaku salah guna dan seumpama dengan dia. Sebab itu dalam bab zakat begitu juga. Kenapa kita perlu bagi kepada pusat zakat? Kerana sistem itu akan menjamin pengagihan itu diberikan kepada kita. Ada yang disebut sebagai apa dipanggil apa, assessment. Kita ada screening. So screening kita akan cek per keso. Dia ni betul ke layak dan minta ke. Jadi benda tu kita ada link dengan per keso, dengan yang ni. So benda tu sistem direkod. Jadi ini yang kita kena tahu. Jadi kalau siapa nak bagi zakat individu, nak bagi adik-beradik yang sakit dan miskin, tak ada masalah. Cuma jangan bagi semualah. Okey, terima kasih kepada Maulana Tuan Guru. Ada lagi tuan-tuan? Wujud ke zakat simpanan, duit simpanan. Lepas tu ada yang kata ada khilaf. Tu macam mana tu? Semua benda ada khilaf. Tak ada yang tak khilaf. Cuma bila ada khilaf, kita ambil pandangan yang lebih aula. Zakat simpanan ada. Apa yang disebut dalam apa dia pejabat zakat itu semua telah diselesaikan. So zakat simpanan, zakat pendapatan kita bagi. Kalau tuan-tuan tak bayar zakat pendapatan ni sumbangan yang kepada pusat zakat 70%. Kita pun nak minta untuk anak kita, pondok pun minta, yang ni pun minta. Tapi kita nak bagi zakat pendapatan. Jadi akhirnya tak selesai masalah. 70%, bayangkan kalau macam di Kedah dapat 20%, tarik 70%, 140 juta lari dah. Nampak? So berdasarkan data, kalau siapa yang engkar
zakat pendapatan, akan ada masalah kepada revenue lah. So kalau macam pandemik sekarang ni, kita nak minta tolong, pusat zakat tak nak tolong, macam mana duit tak ada? Income bulanan tak masuk. So ini yang iskaliah dia. Sebab itu kita tak kata pendapat tu bagus. Pendapat tu kuat dalil. Tetapi pendapat tu mencapai maslahah. Sistem takaful ijtima' itu berlaku. Contohnya, bank, syarikat tak wajib bayar zakat dia bukan orang. Tapi kita bayar juga. Bank bagi zakat. Kalau bank tak bagi zakat, tak dapat ni. Banyak orang apa ada sekolah-sekolah agama tak dapat. Kebanyakan pusat zakat, Kedah, Selangor, Penang, banyak bank bagi zakat mereka. Sedangkan bank bukan orang. Bank tak kena bagi zakat pun. Dia bukan orang. Dia syarikat. Kalau ikut mazhab Syafi'i lah. So, itu isu dia. Tapi berdasarkan data, apa dalil, tuan-tuan lebih tahu lah dalil ni kuat dan sebagainya. Tapi dari segi maslahah, dari segi qaul, walaupun dia dhaif, tapi dia ada maslahah yang besar bagi umat Islam. Okey. Terima kasih kepada Maulana Tuan Guru. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.